Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada Counting Student Cikgu. Okey, jadi hari ni kita sambung lagi modul 5 pula. Okey, modul 4 dah habis iaitu perkaunan untuk perkongsian dan hari ni kita masuk modul 5 perakaunan untuk syarikat berhad menurut share. Share tu bermakna saham ya. Okey, pengenalan kepada syarikat berhad menurut share. Okey, pengenalan. Syarikat berhad merupakan milikan perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu yang tanggungannya terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan. Okey, sebelum ni kita dah belajar milikan tunggal, perkongsian dan hari ni kita belajar syarikat berhad. Okey, di mana syarikat berhad ditubuhkan oleh sekumpulan individu yang tanggungannya terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan. Kalau sebelum ni kita belajar milikan tunggal dan perkongsian, tanggungannya tidak terhad. Tetapi syarikat berhad tanggungannya terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan. Penubuhan dan pengawalan syarikat berhad tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016. Okey, sebelum ni kita dah belajar perkongsian ya, iaitu Akta Perkongsian 1961. Okey, jadi kalau syarikat berhad pula dia Akta Syarikat 2016. Okey, prosedur penubuhan syarikat berhad lebih rumit dan melibatkan pelbagai jenis dokumen. Berbanding penubuhan milikan tunggal dan perkongsian, penubuhan syarikat berhad lebih rumit. Okey, perlembagaan syarikat. Perlembagaan syarikat merupakan dokumen yang mengikat syarikat, pengarah dan pemegang share. Jadi, syarikat berhad perlu ada perlembagaan syarikat untuk mengikat syarikat, pengarah dan pemegang share. Bermakna syarikat berhad tu mesti ada undang-undang. Jika syarikat tidak mewujudkan perlembagaan syarikat, sebarang perselisihan yang berlaku perlu diselesaikan menurut Akta Syarikat 2016. Sama juga seperti perkongsian, mesti ada ikatan perjanjian perkongsian. Kalau perkongsi tidak wujudkan ikatan perjanjian perkongsian, jika sesuatu berlaku, maka kena rujuk Akta Perkongsian 1961. Sama juga dengan syarikat berhad. Kalau syarikat berhad itu tidak mewujudkan perlembagaan syarikat, jika sebarang perselisihan yang berlaku, kita mesti merujuk kepada Akta Syarikat 2016 yang telah sedia ada. Okey, kandungan perlembagaan syarikat. Okey, apa yang mesti ada dalam perlembagaan syarikat? Bila kita nak menubuhkan syarikat berhad, mesti ada perlembagaan syarikat. Apa yang perlu ada? Tujuan penubuhan syarikat. Apakah tujuan penubuhan syarikat ditubuhkan? Yang kedua, kuasa dan tanggungjawab lembaga pengarah. Yang ketiga, cara pembayaran dividen. Bagaimana nak dibayar dividen kepada pelabur. Segala pengurusan dan pentadbiran syarikat. Jadi dalam perlembagaan mesti ada 4 perkara ni. Okey, ciri-ciri syarikat berhad pula. Apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia ialah liability perniagaan dia terhad. Iaitu dia bergantung kepada jumlah modal yang dilaburkan. Yang kedua, entiti berasingan. Entiti berasingan ni bermaksud di antara syarikat berhad dan pelabur ataupun pemegang share, tidak ada ikatan, bermakna berasingan.
Matlamat dia adalah untuk mendapat keuntungan yang maksimum. Ya, dan hayat syarikat berhad ini berterusan. Ya, walaupun salah seorang daripada pemegang share dia meninggal dunia, muflis dan sebagainya, ya, syarikat berhad masih diteruskan, tidak seperti perkongsian. Dasar dan hala tuju syarikat ditentukan oleh ahli lembaga pengarah. Jadi, lembaga pengarah mempunyai kuasa untuk mengendalikan syarikat berhad. Jadi, ya, hari ini kita belajar pengenalan syarikat berhad, perlembagaan syarikat berhad dan juga ciri-ciri syarikat berhad. Sekian, terima kasih.